Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima segala takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujian darimu, dan bimbinglah kami untuk syukur segala nikmat-nikmatmu. Terima kasih Yang Besar Al-Fadil Ustaz Pengacara Majlis, yang saya hormati Tuan Sufian Ismail dan juga para pegawai ahli jawatan kuasa Surah Al-Husna Fasa 12 Presin 9 Putrajaya, rakan-rakan dari geng Surah Putrajaya, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, dan turut kita raikan para pelayar yang menonton siaran pada malam ini. Yang berada di utara kita doakan sejahtera, yang menonton dari timur moga terus makmur, yang menonton dari barat moga dapat berkat, yang menonton dari selatan moga dapat keampunan. InsyaAllah pada kesempatan malam ini, sempena sambutan Maulid Rasul peringkat surah Al-Husna fasa 12 Presin 9, kita akan membicarakan satu tajuk moga-moga bermanfaat, iaitu baginda Nabi Muhammad SAW sebagai ikonku. Tamu puji dan syukur dapat kita berkumpul pada malam ini. Sememangnya tuan-tuan, puan-puan, bukanlah sesuatu yang mudah. Saya ucap tahniah kepada seluruh warga surau yang boleh hadir pada kesempatan malam ini. Selepas saya imam masjid, jadi kita tahu bukan senang nak mengumpulkan jemaah. Kerana kita dah hampir setahun lebih begitu selesa sekali melakukan ibadat di rumah, maka untuk nak menarik kembali jemaah datang ke masjid ini bukan mudah. Jangankan jemaah, penceramah pun payah nak datang masjid sekarang ini. Sebab dah sedap ceramah bucu kata la ilaha illallah, main online manjam. Semua online. Semua duduk pakai kemplikat aja atas baju Melayu lah, songkok bagai. Habis ceramah, wallahu alam, terjun tidur terus. Sedap. Bayangkan online, saya dari Kuantan. Kalau online dengan surah Al-Husna, habis majlis terus boleh tidur dah. Ini balik berapa jam lagi. Itulah bercinta, kata orang lagi faham. Bercinta betul. Jadi kalau penceramah, ustaz pun susah, apatah lagi orang biasa. Maka tuan-tuan yang boleh datang ni, kita ucap tahniah. Baik itu kadang-kadang di setengah tempat, di masjid saya sendiri, saya tak benarkan live. Bukan tak nak bagi, orang tak datang ke masjid. Macam mana you boleh tak datang surau masjid, orang lain boleh datang? Ni bukan marah kepada yang menonton ni, tidak. Dia sedap duduk pucuk katil menengok kita berceramah begini. Orang lain cari parking, SOP dan bagai-bagai lagi. Maka ini kita akan menyebabkan orang makin payah nak datang ke masjid. Ini pandangan peribadi lah, pandangan peribadi. Lepas itu di masjid kami tidak ada live, siaran tertunda. Maghrib you mesti datang, dengar ceramah. Habis kita rekod, tapi nanti pukul 10 baru kita siar. Kalau tidak, nyaya kepada orang yang datang. Ini bukan marah, kan ada pula yang tutup telefon ni kan. Tak, bukan marah, nasihat. Sebab kita menghadapi kekurangan jemaah yang agak kritikal juga. Macam tuan-tuan baru merasa masuk fasa 4. Kami dah puas dah duduk fasa 4. Bahkan Pahang adalah satu-satunya negeri yang tidak ada medical apartheid. Kami tidak ada membezakan orang dos tak dos, dah tak dah, apa semua tak ada. Tara itu pun susah nak ramai. Sebentar lagi main buat 2 dah 1 dah ni. Sedangkan kami pun payah. Tapi kita tidaklah mengeluh, tapi kita menganggap ini adalah cabaran untuk nak bangkit kembali daripada fasa pandemik ini masuk kepada fasa endemik dan nak masuk pula kepada suasana yang normal, insya-Allah.
Orang yang memang kurang ke masjid, hati ke masjid ni kurang, dia memang sentiasa beralasan. Dan tuan-tuan akan berhadapan dengan golongan ini setiap masa. Bila kita nak orang dua-dua masuk surau masjid, mereka marah. Kenapa ada peraturan begini. Baik. Bila tidak ada kehendak dua-dua, tak datang juga. Dia akan tanya pula, kenapa semayang soh jarang-jarang, jarak-jarak enggang-enggang macam tanam pokok getah. Katakanlah hari esok Masjid Nabawi dah start rapat, minggu depan rapat semula. Ada jaminan orang datang? Tak lagi. Dia akan tanya, sampai bila kita ni tak bersalam lepas semayang? Penyudahnya, sedar-sedar kiamat tak datang juga masjid. Sementara menunggu hari itu datang sajalah. Kerana di saat kita membicarakan soft tentang sunnah adalah soft, datang masjid surau berjemaah juga adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Cuma kita dalam keadaan sekarang ini pasti ada sedikit perbezaan. Muslimin muslimat sekalian, tajuk kita baginda Nabi Muhammad, ikonku. Pertama, kalimat ikon ini sebenarnya masih diperbahaskan oleh kalangan ahli bahasa. Sebagai contoh kalimat idola. Dulu ramai betul orang menggunakan kalimat idola. Yang ini pun telah dimakzulkan daripada tajuk-tajuk Mauludur Rasul. Sebab Nabi SAW tidak boleh diidolkan. Kerana idola ataupun idol ni worship by the followers. Dia disembah oleh pengikutnya. Dan Nabi itu bukan idol kita. Idol ni kalau dalam bahasa kita berhala lah. Kita tidak menyembah Nabi. Begitu juga ada yang tidak bersetuju menggunakan ikon juga. Sebab ikon pun kata mereka lebih kepada dewa-dewi, sembahan, pujaan dan sebagainya lagi. Maka kalau kita nak menggunakan bahasa yang berunsurkan agama, bahasa yang paling sesuai tajuk kita malam ini adalah Rasulullah SAW sebagai Al-Qudwah. Ini yang terbaik sekali. Kerana Qudwah ataupun Qidwah, ataupun setengah bahasa menyebut Qidiyah, maknanya apa-apa yang telah engkau ikuti dan kau biasa dengan benda itu. Sebagai contoh, Al-Qudwah, orang kita lebih masyhur dengan sebutan Al-Uswah. Itu lebih terkenal. Uswatun hasanah. Nabi ni adalah uswah, panutan, patukan, contoh teladan. Maka bagaimanakah kita nak melihat pada malam ini baginda Nabi Muhammad SAW adalah satu contoh teladan bagi kita. Dia bahasa ni tidak boleh ada orang sensitif. Guna perkataan ikon, idol dan bagai-bagai. Ada orang dia terlalu sensitif dengan bahasa. Kami di Masjid Negeri Pahang, sejak minggu lepas kita buat, ada yang tahu ada yang tak tahu, kita buat sejadah disposable. Kita buat sejadah disposable khusus untuk orang musafir, bukan untuk jemaah macam kita ni, pakai kain pelekat ni, tak, untuk orang-orang musafir. Tetapi entah macam mana dilaporkan sejadah itu namanya sejadah pakai buang. Teruk kami kena entam, la ilaha illallah. Orang dah tak pandang pada sejadah itu, orang pandang kepada kenapa dinamakan pakai buang. Dan bukan kita yang menamakan benda itu pun. Kita namakan sejadah tu sejadah sejahtera, sejadah tri mesra, mesra musafir, mesra masjid, mesra ibadah. Sebab dia single use, boleh digunakan, buat dengan bahan yang eco-friendly. Tapi itulah saya sebut tadi, ada orang dia memang sensitif dengan bahasa. Bila kita menggunakan istilah sejadah pakai buang, bukan kita pun yang menggunakan, mungkin orang yang berkomen ke apa, Allah alam, maka itu menjadi satu isu bagi setengah orang. Jadi malam ni kita tak payah pakai baginda Nabi ikonku, kita pakai tajuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qudwah ataupun uswah hasanah. Tuan-tuan sekalian, sememangnya sebagai umat kita dikehendaki untuk menjadikan Nabi kita ni sebagai uswah ataupun panutan dan contoh teladan. Sebab itu para sahabat-sahabat Nabi dulu, mereka bersungguh-sungguh ikut Nabi dalam setiap perkara. Pernah sahabat menengok Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika dia naik kuda. Kata para sahabat, falamma wada'a rijlahu fi rikab qala bismillah. Ketika Sayyidina Ali pijak pelana kuda dia, dia membaca bismillah. Falamma stawa ala dhahriha qala alhamdulillahilladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dia duduk di atas saddle itu, terus dia membaca doa musafir.
Kemudian kata sahabat, summa qala alhamdulillah salasa marat. Kami tengok dia baca tahmid 3 kali, alhamdulillah. Summa qala Allahu akbar salasa marat. Dia bertakbir pula 3 kali. Summa qala subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfir dhunuba illa anta. Dia beristighfar pula kepada Allah. Tiba-tiba kata para sahabat, summa dhahika. Kami tengok Sayyidina Ali ketawa. Ha 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 ha. Bila dia ketawa, sahabat bertanya, wahai Ali, minta maaf. Tadi dari mula sampai hujung semua baik, cantik, ada zikir, bismillah, ada doa musafir, ada tahmid, ada takbir, ada istighfar, semua okey. Tapi kenapa di hujung ente ada ketawa pula? Ha 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 ha. Apa cerita? Maka kata Sayyidina Ali, engkau punya soalan sama macam aku punya soalan ketika aku menengok Nabi buat benda yang sama. Dia pun cerita Nabi pegang kuda, dia pijak, baca bismillah, duduk atas, baca doa musafir, dia tahmid 3 kali, takbir 3 kali, dia istighfar, summa dhahika, dia pun ketawa. Dan aku pun tanya juga pada Nabi, ya Rasul, apa hal ketawa? Maka Nabi pun menjawab, Jibril memberitahu aku, siapa-siapa membaca apa yang aku baca tadi, Allah ampunkan segala dosa-dosa dia. Hadis Abu Daud. Cerita ni yang nak kita ambil adalah sepatutnya Sayyidina Ali bab ketawa tu tak payahlah tiru. Tak, dia nak tunjuk kesungguhan dia mengikut sunnah Nabi. Ketawa tu pun ditiru photo state sekali. Ha 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 ha. By right tak payah buat pun tak apa. Jadi tuan-tuan nak balik dah boleh ada satu sunnah yang boleh ikut. Nanti yang bawa motor ataupun hari esok pagi-pagi ada nak kayuh basikal, exercise, mengelokkan lutut macam-macam, pegang saja basikal, bismillahirrahmanirrahim. Duduk atas seat itu, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kemudian ketawa sikit, ha 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 ha. Kawan kita mesti tanya, kau ni kenapa? Nak bawa basikal elok ketawa bagai tadi doa. Tuan-tuan jawablah macam Sayyidina Ali punya jawapan. Ente punya soalan sama macam Sayyidina Ali punya soalan. Tazkirah lah sikit. Tapi ni kalau baca pun kalau jenis pakaian syariah compliant lah. Kalau nampak kepala lutut tak payah je lah. Nampak kepala lutut doa macam-macam, tak apa kena ya. Baik, itulah hadirin hadirat. Mari kita bertanya pada malam ini. Adakah kita benar-benar menjadikan Nabi kita sebagai ikon? Kalau kita gunakan ikon lah. Adakah Nabi kita benar-benar menjadi qudwah? Dalam dunia ni tidak adalah Nabi yang seistimewa Nabi kita. Daripada sudut dia menunjukkan kepada kita setiap perkara. Begitu terperinci sekali. Maaf, bukan kita nak menafikan Nabi-Nabi lain. Penganut atau kaum Nabi-Nabi lain, mereka tak tahu sangat secara terperinci Nabi mereka punya rutin harian. Tak ada sedetail Nabi kita. Nabi kita ni boleh kita tiru start daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik. Sebab para sahabat Nabi ni, dia betul-betul ikut Nabi sehingga kan begitu terperinci susunan syama'il Nabi itu. Luar biasa sekali. Dah kalau Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dia orang yang tak pernah jumpa Nabi. Dia sendiri hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis. Koleksi bagaimana Nabi berjalan, duduk, baring, bercakap, menjatuhkan hukum, cara Nabi semayang. Imam Ahmad bin Hanbal 1 juta. Imam Bukhari sampai 300-400 ribu hadis. Begitu terperinci sekali. Baik itu kita bangga dalam ramai Nabi-Nabi, Nabi kita lah paling terperinci sekali. Cara hidupnya tak ada masalah untuk kita ikut. Barangkali agak susah nak mencari bagaimana nak ikut cara Nabi Isa makan. Susah nak cari. Boleh, payah nak mencari. Tapi tentang Nabi kita, insya-Allah tak ada masalah. Jumlah Nabi bukan sedikit, tuan-tuan. Dalam satu hadis, Abu Umamah radhiyallahu anhu cerita, pernah Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kam wafa iddatul anbiya? Berapa jumlah Nabi seluruh dunia ini? Nabi menjawab, jumlah Nabi 100,000 wa 24 alfa. Jumlah Nabi-Nabi ada 124,000 orang seluruh dunia. Wa rusulu min zalika 315 jaman ghafira.
out of 124,000, 315 adalah para rasul daripada 124,000. Kita yang wajib tahunya 25 saja. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib. Apalah sampai ke Nabi kita. Tapi jumlah dia yang sebenar 124,000 orang. Nabi-Nabi, Rasul saja 315. Zaman ghafira, kata Nabi. Jumlah mereka begitu ramai sekali, kata Nabi. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Namun tuan-tuan sekalian, banyak hari antara hari takkan semulia hari Jumaat. Banyak Nabi antara Nabi takkan semulia Nabi Muhammad. Apa sebab? Gema takbir di subuh hari, semayang awal jadikan amalan. Nabi terakhir takkan ada ganti, pribadinya lah yang kekal jadi ikutan. Banyak redup perkara redup alamat hari nak hujan. Banyak hidup perkara hidup, cara hidup Nabi Muhammad sentiasa jadi teladan. Cuma pada malam ini kalau kita nak membahaskan semua peribadi Nabi untuk kita nak jadikan sebagai ikutan, sudah pasti masa tidak mengizinkan. Sebab Nabi ni dia punya akhlak peribadi begitu banyak. Jaring puput merata-rata, campak bilis ke dalam pukat. Kering laut menjadi tinta, takkan tertulis semua akhlak Nabi Muhammad. Luar biasa sekali Nabi kita. Maka malam ni kita nak melihat dalam konteks kita bernegara, berbilang kaum, berbilang bangsa, yang sekarang dicanangkan oleh pihak pemerintah dengan tema keluarga Malaysia dan bagai-bagai lagi. Bagaimana kita nak melihat Nabi SAW menjadi petunjuk kepada kita, contoh teladan bagaimana untuk hidup dalam keadaan beramai-ramai. Kerana benda ini kalau kita tidak jadikan ikutan, kita bimbang, kita akan berada sentiasa dalam pertelingkahan sesama kita. Melayu sama Melayu, Melayu dengan bangsa lain dengan bangsa mereka, dan begitulah seterusnya. Sedangkan Nabi ini setiap perkara ditunjukkan contoh teladan. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan surah Al-Anbiya ayat 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Aku menghantar engkau wahai Muhammad menjadi Rasul, tujuannya nak menjadi rahmat kepada seluruh alam. Para ulama membahaskan ayat yang sangat popular ini. Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya menjelaskan, yang dimaksudkan Nabi ini menjadi rahmat kepada sekalian alam. Rahmat ni maknanya kasih sayang. Yang dimaksudkan Nabi ini bawa rahmat adalah Nabi membawa rahmat dan kasih sayang Allah. Allah punya kasih sayang dicurahkan kepada manusia menerusi Rasulnya. Maka apa yang Nabi buat baik pada kita, itu adalah kebaikan yang Allah nak tunjukkan kepada kita. Baik itulah tuan-tuan, rahmat Allah ini benda yang sangat kita perlukan. Kasih sayang Allah. Ayam denak si ayam hutan, bertelur sebiji dimakan musang. Rahmat Allah bagaikan lautan, penyejuk hati jiwa yang gersang. Dalam Quran Allah Ta'ala menceritakan tentang sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahmat dia Allah ulang banyak kali. Allah sebut sifat Ar-Rahman dia sebanyak 57 kali. Allah tunjuk sifat Ar-Rahim dia sebanyak 95 kali. Allah tunjuk sifat rahmat dia sebanyak 70 kali. Sebab itu Nabi baik kepada kita kerana Allah nak baik kepada kita. Allah sayang kita. Marah pula sebab Allah sayang mereka. Allah cinta kepada kita. Allah cinta kepada kita. Baik itu, kalau kita nak menceritakan tentang kasih sayang Rasul, kasih sayang Allah kepada kita, kita bawa analogi beginilah. Katalah 10 orang dalam surau, kita panggil katalah ada 50 orang. Daripada 50 orang ni kita tanya, berapa orang di kalangan tuan-tuan puan-puan yang 50 orang ni yang boleh dalam hidupnya memaafkan orang? Tuan-tuan, tak semua orang boleh maafkan orang. Tak semua orang. Belum tentu ada orang senang nak memaafkan orang, terutama melibatkan duit. Kita bagi dia duit buat projek depan rumah kita, buat Porsche apa, haram sebiji batu bata pun tak ada. Dia putah ke mana-mana.
ataupun orang menyewa rumah kita beribu-ribu tak bayar, sedar-sedar lari tengah malam dengan bil tak bayar, itu tak bayar. Tuan-tuan senang nak maaf? Boleh, lambat lambat. Payah nak maaf. Jadi daripada 50 orang nak cari yang boleh memaafkan, saya ingat separuh je. Jadi daripada 50 orang tinggal 25. Ini the creamiest among the creamier lah. Tanya yang 25 orang ini, dari kalangan cik-cik tuan-tuan 25 orang ni, siapakah tuan-tuan yang boleh memaafkan dan seterusnya melupakan? Forgive and forget. Ada orang boleh maaf, lupa tak boleh. Tanyakan kepada isteri-isteri yang pernah suaminya ada girlfriend, atau suaminya menikah tak beritahu pada dia. Siapa nak beritahu? Memang tak ada lah. Tak minta izin, nak minta maaf je jawabnya. Dia boleh maafkan, tapi hati dia terluka, dia payah nak melupakan. Sebab kena tipu, tu je dia marah. Kalau minta elok-elok, insya-Allah entah bila lah nak mintanya. Boleh bincang, boleh mesyuarat benda ni. Jadi daripada 25 orang, saya ingat tinggal 10 orang je yang boleh forgive and forget, memaafkan dan melupakan. Daripada 10 orang, tanya lagi, ni yang terbaik dah ni. Siapa dia kalangan tuan-tuan puan-puan yang 10 orang ni, memang the best among the best ini, yang boleh memaafkan, kemudian dia boleh melupakan dan seterusnya menyayangi orang yang buat salah pada dia. Tuan-tuan, daripada 10 ini, saya ingat nak dapat seorang pun payah. Kita boleh maaf, kita boleh lupa, kita boleh halalkan, tapi nak sayang dia sampai peluk-peluk tak ada lah. Bukan semua orang ada kekuatan itu. Tapi tuan-tuan, Allah Ta'ala begitulah cinta dia kepada manusia ini. Allah Ta'ala punya sayang pada kita lebih pada mak bapak kita sayang pada kita. Mak bapak pun sayang macam mana pun anak. Setahun anak dia duduk rumah PDPR, 9 hari nak halau balik asrama Melaka. Bilalah nak balik asrama budak-budak ni, tak daya, dia putih-putih dah rambut aku ni. Mak pun dah jadi singa di rumah dah. Sampai ada yang orang buat homework viral tu ya, lukis gambar singa, dia tulis ibu. Mana ibu dia singa? Mak menik ayah tak apalah, asyik pergi pejabat je kerja, nak mengelak jaga PDPR, asyik pergi opis je kerja je. Sian. Sebaik-baik sesayang-sayang mak, anak ada hari dihalau balik asrama. Kau orang ni bila nak berambuh, aku dah tak daya dah. Dengan K-pop, dengan Korea, main game, mengapa la ilaha illallah. Kita pun tak tahan. Tapi Allah Ta'ala, walaupun jahat macam setan pun kita, tak pernah disekat rezeki masuk perut kita ini. Kalau nak ikut dia dendam, Allah Ta'ala boleh dendam. Manusia ni semain subuh pukul 8 nak minta macam-macam dengan aku, nak minta rezeki pada langit lah itu ini, semain subuh pukul 8. Tak payah layan, boleh. Tuhan boleh buat begitu, tapi tak. Allah Ta'ala ni dia punya kasih sayang, rahmat, itu disebut rahmat Allah itu. Dan rahmat inilah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu tuan-tuan, dalam hidup kita ni, kalau tak ada benda sangat dah nak minta sajalah kasih sayang daripada Allah. Mana katalah takdir tuan-tuan satu hari esok dapat cium Hajar Aswad, nak doa tak sempat, orang ni tolak. Kalau tak ada apa nak doa Rabbana Atina pun tak ada. Doa saya, ya Allah, curahkanlah kasih sayang pada aku ya Allah. Sayanglah saya ni ya Allah. Sebab kalau orang ni sudah mendapat kasih sayang daripada Allah, maka orang ni akan jadi orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Sebab itu kita masuk syurga tuan-tuan, pakai pahala ke pakai kasih sayang Allah? Kasih sayang Allah. Ni kan ada pula malas cari pahala pula kan? Tak. Kita semayang apa semua ni, ini tanggungjawab, mata wang kita. Tapi Nabi pernah sebut, la yadkhulal jannata ahadun bi'amalihi. Tidak masuk surga seseorang itu sekadar diukur dengan amalan dia. Sebab tu saya selalu pesan kepada orang-orang yang marah kat kita orang Masjid Surau ni, apa renggang-renggang ni ustaz? Ini semua WHO, Yahudi, mana ada pahala? Pahala ni bukan bidang kita. Allah Ta'ala boleh bagi pahala, boleh tarik pahala kepada siapa yang dia kehendaki. Tuan-tuan semayang kerana pahala ke? Saya ada melihat ada orang hantar video bagai-bagai pelakuan semayang, buat begini dapat 50 markah. Ini meniaga ke apa ni? You buat begini dapat 90 markah.
You buat gini dapat 70. Tidak salah cari pahala, jangan berniaga. Kalau kita jiwa berniaga, balik Mekah memang tak pergi masjid lah. Ada orang pesen begitu. Dia masa pergi ke Mekah, dia mengira pahala. Mutawih tu khabar, ni semayang Senin cik dapat 100,000. Yang ni cik duduk Madinah dapat 8,000, dapat 1,80,000. Dia pun kira-kira. Aku duduk Madinah 8 hari. Duduk Mekah 30 hari. Wow, kaya dah aku ni. Ini yang pesen, masa di Mekah hari-hari pergi Masjidil Haram, balik ke Malaysia, haram pergi masjid. Apa hal? Dia kata pahala aku banyak terlajak dah. Kalau aku mati hari esok, Tuhan hutang pula dengan aku. Dia kira. Tidak salah, ngira pahala, bahkan ada ketikanya disuruh supaya merangsang semangat beribadah. Macam contoh bulan puasa. Siapa-siapa yang beramal di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan kepercayaan ihtisab. Apa makna ihtisab? Dia kira pahala. Aku puasa ni tarawih 8 rakaat, baca 1 juzuk ni, baca semalam satu makra', wow. Dia wow tu tak ada apalah. Husain 4 tongkol saudagar unta, tak ada masalah. Disuruh kira pahala. Tapi yang paling kita hendak adalah kasih sayang Allah. Pahala kita perlukan atas dasar mata wang. Dia akhirat ni dia ada currency dia untuk kita bermuamalat. Macam tuan-tuan nak pergi overseas, currency negara kita tak laku. Walaupun tuan-tuan banyak satu ikat duit bawa, tak laku. Tuan tak payah pergi jauh lah, pergi Singapura je. Singapura pun tak payah pergi jauh lah. Pergi ke Woodland je, nak beli putu piring $5. Boleh pakai ringgit Malaysia? Tak, kena pakai sen dolar. Pergi ke Indonesia, pergi Medan, pergi Batam, pergi Jakarta, mesti pakai rupiah. Pergi Thailand, pakai baht. Pergi ke Amerika, US dollar. Pergi ke London, pakai pound sterling. Pergi Amsterdam, pergi Paris, pergi Brussels, pakai euro. Pergi Mekah, Madinah, pakai rial. Pergi akhirat, pakai pahala. Pahala ni mata wang. Yang kita datang, kumpul pahala ni, tujuan pahala untuk apa? Bayar denda. Kita di Padang Mahsyar esok, kita banyak kena bayar denda. Denda kepada siapa? Denda orang yang kita kutuk, orang kita mengata. Semua akan buat tuntutan insurans kepada kita, pampasan. Sebab kelancangan mulut dan tangan-tangan kita. Jadi kita kena kumpul pahala sebanyak mungkin nak bayar denda dan compound. Dalilnya hadis at-tadruna manil muflis. Nabi bertanya, tahukah kamu siapa orang bankrupt? Orang bankrupt, kata Nabi, bawa pahala banyak, dia table depan Allah, pahala haji, pahala umrah, pahala mutawif, pahala muzawir, pahala macam-macam disusun. On paper dia layak masuk surga. Tapi tiba-tiba Nabi cerita datang satu orang buat tuntutan. Ya Allah, ini orang pernah lempang saya. Saya malu. Hari ni saya nak tutup bela. Bayar macam mana? Ambil pahala bagi korang. Dan begitulah dia, pas seorang-seorang bagi, akhirnya pahala dia tinggal kosong. Bila dah habis, datang lagi orang buat tuntutan. Ini orang pernah kecam saya, malu saya. Dia tak minta maaf. Saya nak ganti rugi. Mereka kata, pakcik bayar. Bayar apa? Aku dah tak ada akaun, tinggal kosong lah. Tak apalah pakcik. Pakcik ambil pula dosa budak tu, pakcik pikul pula. Dan ini hadis ni, kita tahu hadis ini. Baik itu pahala kita perlu, tapi matlamat kita paling utama nak masuk surga, rahmat Allah. Tuan-tuan, katalah ada orang non-Muslim, rakan-rakan kita masyarakat Tionghoa, dengar ceramah contohnya dekat tepi jalan, dia rasa nak masuk Islam. Tiba dia pun tertarik dengar azan pun sedap, dia pun mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak ada Tuhan lah melainkan Allah, dan aku percaya Muhammad tu memang pesuruh Allah. Tak sempat pergi Jawi, tak sempat pergi daftar, dia melintas jalan depan Petronas, kena langgar lori, meninggal. Masuk surga ke tak? Apa sebab dia masuk? Semayang masjid tak pernah, pergi haji tak pernah, soft rapat pun tak pernah, entah sunat pun belum lagi agak. Apa yang menyebabkan kita yakin dia boleh masuk surga? Sebab kita tahu surga Allah atas rahmat belas ihsan Allah. Baik itu ketika Nabi beritahu la yadkhulul jannata ahadun bi'amalih, kamu tak akan masuk surga dengan amalan kamu. Sahabat terkejut, ya Rasulullah, lagu mana jadi gini pula? Wala anta ya Rasulullah, adakah Tuhan juga tidak masuk surga pakai amalan? La wala ana illa an yataghammadini Allahu birahmatih. Tidak, aku juga nanti masuk surga hanyalah rahmat dan belas ihsan Allah kepada aku saja. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Sebab itu yang nak kita mohon pada Allah, kasih sayang, rahmat, belas ihsan. Tolonglah ya Allah, kesianlah saya ya Allah, kesianlah saya ya Allah. Minta dengan Allah rahmat. Ini dimasukkan sebagai rahmat Allah, kasih sayang Allah. Para ulama membahagikan rahmat Allah ini kepada dua pengertian. Pertama, dipanggil sebagai rahmat umum. Yang kedua, rahmat khusus. Rahmat umum ini semua kekayaan duniawi, pangkat, gelaran, kedudukan Allah Ta'ala beri kepada sesiapa saja, hatta kepada non-Muslim sekalipun. Sebab Allah dipegang kepada satu kaedah adil. Man jadda wajada. Siapa usaha, aku beri. Mana kalau orang tu bukan orang masjid, tapi dia usaha, maka dia tetap dapat usaha itu. Sebab itulah orang paling kaya di dunia kebanyakannya bukan orang Islam. Dulu Bill Gates, dia punya kekayaan dia 79 bilion US dollar. Kalau dia belanja 1 million sehari, 1 juta sehari dia belanja, dia memerlukan 218 tahun untuk habiskan semua duit dia. Dan kalau dia sedekah 10 dolar setiap seorang manusia di dunia ni, semua manusia dia bagi 10 dolar seorang, dia tetap ada balance dalam poket dia 3 bilion US dollar. Kaya tak kaya? Adakah dia Muslim? Tidak Muslim. Kenapa Tuhan bagi? Tok Imam pula dah motor asyik rosak tengah jalan. Apa hal ni? Kejap poncik macam-macam. Rasa tidak ni? Tak. Ini rahmat Allah yang diberikan kepada sesiapa saja. Rahmat Allah yang kedua, rahmat khusus. Rahmat khusus inilah yang khusus untuk kita orang Islam, yang berkaitan dengan hidayah, pertolongan, ketenangan, pemeliharaan, taufik, inayah, bimbingan. Yang ini yang kita hendak. Sebab kita kehidupan kekal abadi di akhirat sana. Ada satu kisah. Ni kita nak cerita lepas azan ke sebelum azan? Sempatlah sikit. Dah sedang elok suruh azan. Jadi kita berhenti sekejap untuk memberi laluan kepada azan isyak. Sebab kita nak meraihkan jugalah syiar ini. Kita berehat dulu seketika. Tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita mendengar laungan azan, dan sewajarnya laungan azan ni perlu dijadikan sebagai satu perkara yang jangan ditinggalkan, kerana ia adalah syiar yang menunjukkan di tempat ini ada orang Islam. Sementara lagi fadilatnya begitu banyak. Nabi menyebut idza nudiya lis-salati adbara syaitan walahu duratun hatta la yasma' ta'zin. Nabi sebut syaitan bila azan berkumandang, dia akan lari lintang pukang. Bukan sekadar lari, duratun, terkentut-kentut, punyalah takut dia, perompam lari. Sehingga dia pergi ke satu tempat yang tak dengar azan. Katalah tadi masjid lain azan, sekali masjid sini tak azan, atau surau sini tak azan, maka dia pot dekat sini, duduk sini. Tapi disebab kita azan, dia lari pula tempat lain, dia carilah tempat lain. Dan dia akan kembali balik bila azan itu dah diselesaikan. Bila Bilal duduk, dia datang balik. Itu dia mengacau kita, bagi mengantuk dan berbagai. Nanti qamat, dia lari lagi. Dan itu perangai syaitan. Ini hadis Bukhari Muslim. Maka dengan kita azan ini, mudah-mudahan amalan kita yang ringkas, tapi membantu seluruh masyarakat di sini dapat halau syaitan daripada kampung kita. Jadi azan jangan ditinggalkan. Sementara lagi, selepas daripada azan, kita baca pula doa yang sangat Nabi nak kita bacakan, iaitu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Kata Nabi, tolonglah doakan doa ini untuk aku, sebab aku nak mendapat maqam mahmuda yang disebutkan dalam doa itu, iaitu kedudukan yang tertinggi di akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tadi kita bercerita tentang Nabi ni, kasih sayang dia bukan sekadar untuk orang Islam saja, bahkan kasih sayangnya tersebar hatta kepada orang bukan Islam. Sebab Allah Ta'ala sendiri, sifat rahmat dia kepada seluruh manusia. Cuma kepada orang Islam, orang beriman, istimewa kasih sayangnya itu. Maka mari kita tanya diri kita pada malam ini, kita sebagai manusia, kita bawa tak budaya rahmat dan ramah ini? Adakah kita menjadi rahmat dan ramah kepada lingkungan, ataupun menjadi rahmat dan ramah kepada sesama Islam saja? Bagaimana dengan orang yang bukan Islam? Dalam Quran, hatta syariat pun Allah Ta'ala sebut, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dan aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan syariat itu untuk seluruh manusia, bukan untuk orang Islam saja. Sebab itu apabila Allah Ta'ala sebut syariat ini, dia orang bukan Islam pun suka sebenarnya, cuma dia tak nak meluk Islam saja. Saya ambil contoh bab pemeliharaan alam sekitar. Orang Islam punya ajaran lagi bagus, bab pemeliharaan alam sekitar. Orang putih setuju dengan apa yang Nabi SAW berikan garis panduan. Dalam peperangan tidak boleh motong pokok dan bagai-bagai lagi. Begitu juga dalam perbankan Islam. Maklumat yang saya terima dari rakan-rakan yang duduk di dunia perbankan, di setengah bank yang ada window perbankan Islam ini, kadang-kadang mencecah 70% pelanggan mereka adalah non-Muslim. Dan kadang lebih pada 50% pun ada. Sebab rakan-rakan yang non-Muslim, dia tahu kebaikan muamalat Islam. Dia tahu syariat yang Nabi bawa, yang Allah Ta'ala perintahkan ini baik untuk semua manusia. Sama juga berzakat. Ada satu kes, saya tak sebutlah negeri mana, kalau tak ada rakaman bolehlah sebut negeri mana. Satu orang non-Muslim, orang Cina, kereta dia rosak depan masjid negeri tersebut, saya tak sebut negeri mana. Sambil-sambil dia tunggu orang datang baiki, masjid tu ceramah, suara dengar di luar. Ustaz berceramah cerita tentang kebaikan zakat. Dia pun kata zakat ini membersihkan harta, mengembangkan harta, kalau kita beri ketenangan. Macam kempen PPZ Mawid punya kempen lah. Wah. Jadi tokey ni kebetulan syarikat dia sedang merudum perniagaan. Orang Cina, dia ni orang berniaga. Dia nak tahu apa boleh dapat. Kalau aku spend ni, apa aku dapat. Jadi bila dia dengar ini kalau bayar zakat hati jadi tenang, dia pula sedang gundah gulana. Jadi dia pun terfikir, aku nak try bayar zakat sekali. Dia nak bayar zakat. Dia pergi ke pusat zakat. Terkejut budak kaunter. Encik nak mau apa? Saya mau bayar zakat. Bayar zakat, kita tak boleh terima. Apa saya punya duit tak ada laku? Dia marah pula. Duit tak sama ke?
Satu kerja pula. Artinya dia pun yakin bahawa dengan membayar zakat, hati dia boleh jadi tenang. Masalah orang kita pun tak yakin tu biasalah, tu mana-mana pun berlaku. Orang kita pelbagai Islam tak yakin zakat, tak tahu benda, dia yakin satu dunia tak tahu. Maka orang bukan Islam pun dia merasa rahmat Nabi. Jangankan bukan Islam, tuan-tuan, haiwan pun rasa rahmat, kasih sayang Allah, kasih sayang Nabi pada mereka. Bahkan haiwan pun kita dilarang dalam syariat membebankan haiwan di luar kemampuan dia dari segi pekerjaan. Kita dilarang bunuh atau tikam haiwan kerana nak bermain-main panah misalnya, tak dibenarkan. Nak belajar memanah ikut sunnah kononnya, dia panahnya lembu tepi-tepi jalan, tak boleh, tak dibenarkan. Dan kita pula disuruh untuk memudahkan proses penyembelihan. Bahkan ada hadis yang Nabi sebut hukuman berat bagi orang yang melakukan zalim kepada haiwan. Dakhal imra'atun nar fi hirratin rabatatha falam tu'imha walam tada'ha ta'kulu min khashashil ardi. Nabi pernah menyebut nanti ada satu orang perempuan masuk neraka sebab dia telah ikat seekor kucing. Dia ikat kucing dia tak beri makan kepada kucingnya, dan akhirnya kucing itu mati. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Bayangkanlah, Islam paling champion bak rahmat sehingga haiwan pun terasa kasih sayang Islam kepada mereka. Hebat. Pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, semua. Sebab itulah muslimin muslimat sekalian, mari kita tanya, adakah kita sendiri ikut perangai ini? Adakah kita menjadi rahmat dan ramah kepada lingkungan kita, kepada rakan-rakan non-Muslim, kepada haiwan, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada seluruh alam ini? Adakah kita membawa sifat baginda Nabi SAW ini? Baiklah tuan-tuan, kita sama kita orang Islam itu, saya ingat dah tak payah ceramah pun kita tahu, kita kena bersatu padu, kita kena ukhuwah Islamiah. Tapi jangan kita lupa, Nabi SAW juga memberi petunjuk bagaimana untuk hidup dengan orang bukan Islam. Sebab itu di Madinah Al-Munawwarah, kalau kita merentas ke relung masa, menelusuri terowong sirah Rasulullah SAW, jelas menyaksikan keharmonian masyarakat di Madinah, walaupun umat Islam hanya 1/3 saja daripada total populasi rakyat Madinah. Madinah ni dia kota cosmopolitan, macam kita di Putrajaya lah, campuran semua negeri, bangsa semua ada. Jadi Nabi ajarkan cara yang berbeza dengan cara di Mekah. Mekah homogeneous, dia lebih ke negerian yang sama, orang yang sama. Macam kita orang Kelantan, Kelantan biasa majoriti orang kita, jadi dia punya cara berfikir, cara muamalah lain. Bila pergi ke kota besar, ada percampuran dengan bangsa lain dan sebagainya, kita kena sesuaikan dengan suasana yang berbeza. Sebab itulah Nabi SAW ajar benda ini satu persatu. Baik itu bagi kita orang Melayu khususnya, kita tidak ada masalah untuk hidup harmoni dengan bangsa-bangsa lain. Sebab nenek moyang kita dulu zaman Kesultanan Melayu Melaka, 250,000 rakyat di Melaka ketika itu bertutur dalam 25 bahasa, dan kita hidup harmoni 110 tahun. Kita tak ada masalah hidup dengan orang. Masalah orang tak boleh hidup dengan kita, itu bukan masalah kita. Dia tak pandai hidup dengan kita, bukan masalah kita. Kita tak ada masalah hidup dengan orang. Kita tak ada masalah. Sebab agama kita ajar macam mana nak hidup bercampur dengan orang. Kenapa saya bawakan hal ini? Kerana kita nak niatkan satu. Mudah-mudahan dengan kita buat baik kepada orang bukan Islam, tunjuk perangai yang baik, dia menjadi satu asbab dakwah kepada mereka. Mereka jadi minat kepada Islam disebabkan perangai kita. Kita tak nak orang sekarang mencemuh agama kita, bukan sebab agama kita tak bagus, perangai kita tak bagus. Kalau kami berdakwah di perkampungan orang asli, ajak masuk Islam tak nak dia dah. Tak nak saya masuk Islam. Asal pula? Orang kampung sebelah curi getah habis. Dia curi barang, mengorat anak dara dia, bagai-bagai. Dia jadi tak hormat pada agama, bukan sebab agama tu tak bagus, perangai kita. Jadi kami terpaksa betulkan, batin tu bukan Islam, itu Melayu. Islam tak begitu. Tu budak Melayu punya perangai, tak sama, jangan sama. Mencuri barang dia, mencuri rotan dia, kayu dia, macam-macam, marah dia. Jadi mari kita sama-sama ikut perangai Nabi SAW.
hubungan dengan orang bukan Islam, niat kita satu saja, kita nak dakwah. Kita tak nak nanti kalau rakan-rakan kita yang non-Muslim ni esok, kalau takdir dia mati, dia tuntut kita depan Allah kerana kita tak pernah sekali pun mengajar kepada mereka kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berapa orang di kalangan tuan-tuan yang pernah ajar kalimat ini pada kawan-kawan kita yang non-Muslim? Kita bukan paksa. Kita hanya memberikan mereka satu kehidupan lebih baik di alam yang satu lagi esok. Tidak maksa. Dalam agama tidak ada paksaan. Cuma kita mengajak. Betul panggil mengajak, bukan mengejek. Kita mengajak. Tapi ada dakwah yang tak perlu sebut pun dengan perlakuan kita. Lepas tu saya ingin kongsikan pada malam ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ajar pertama sekali. Ni kita kena ikut. Nabi ajar jangan hina agama orang. Jangan hina. Orang hina agama kita ialah kita marah. Tetapi jangan kita memulakan hinaan pada agama orang. Lepas tu pesanlah pada budak-budak muda ni, semangat bagus, bela Islam bagus, jangan sampai hina sembahan orang. Ini bukannya nasihat daripada para ulama. Allah Ta'ala sendiri sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Mu jangan hina maki sembahan orang lain. Apa kesannya kalau engkau maki sembahan mereka? Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Kalau engkau maki berhala dia, nanti dia maki pula Allah dan kamu akan hangin satu badan. Awak kutuk berhala dia, rupa itu, rupa ini, hidung begitu, telinga begini, buat kelakar. Bila dia marah, dia kutuk Allah Ta'ala, kita pula panas telinga. Akhirnya berlaku pergaduhan. Allah Ta'ala tak benarkan. Bukan kita redha kepada Tuhan dia, tapi nak menjaga keharmonian. Baik itu di dunia ni sekarang tuan-tuan, ada 9,900 agama di seluruh dunia. 70% manusia seluruh dunia memeluk 5 agama paling utama, Islam, Kristian, Hindu, Buddha, Yahudi. Dan setiap agama ni ada kepercayaan masing-masing. Itu belum agama-agama yang tak pernah ada di negara kita. Agama Pagan, Tenrikyo, Chaudhry, Aikwan, Mandisma, Rastafari, agama Scientology, Yazidisma, Zoroaster, ini banyak lagi. Bukan kita mengatakan semua agama sama, tidak. Agama terbaik tetap Islam. Dan ini kita, dalaman kita tahu agama terbaik. Tuhan yang paling benar, Allah. Tetapi dalam masa yang sama, jangan hina agama orang. Ini siapa yang ajar? Allah yang ajar. Jadi didik anak-anak kita, jangan hina agama orang. Mudah-mudahan rakan-rakan kita yang non-Muslim, kalau ada yang menonton siaran ni pun, mereka juga jangan hina agama orang juga. Jadi kita sama-sama, bab agama jangan usik-usik. Bab lain tak ada masalah. Bab agama jangan usik-usik. Kemudian agama kita juga mengajarkan, pernah sahabat bertanya kepada Nabi, dalam kita dengan orang bukan Islam ni ya Rasulullah, boleh tak kita doakan mereka? Saya teringat Pulau Pinang dulu pernah kena musibah banjir, kalau tak salah saya, yang masa tu Ketua Menteri dia menangis buat sidang video tu. Lalu ada orang mungkin semangat politik ke apa, kutuk, bukanlah cerita politik, tapi tak payahlah doa ke Pulau Pinang, ambil lantak tenggelam semua. Baik tuan-tuan, kita manusia, politik tu cerita lain. Dalam agama ajar tak cara begitu? Tidak. Agama kita bahkan tidak melarang kita mendoakan yang baik-baik kepada orang bukan Islam. Tak jadi masalah. Bahkan kita digalakkan pula doa supaya mereka dapat hidayat. Berapa orang di kalangan kita malam ni yang pernah doakan hidayat kepada orang bukan Islam? Kalau tak nak berceramah ataupun mengajak mereka masuk Islam pun, doa mereka masuk Islam, berapa orang? Tak ramai. Nabi itu dia fikir agama. Dia fikir bagaimana nak jadikan rakan-rakan bukan Islam ini supaya sembah Allah Ta'ala. Bukan secara paksaan. Dia doa. Pernah sekali Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita, qadima Tufail wa ashabahu faqalu. Satu hari datang At-Tufail, seorang sahabat datang, dan beberapa orang sahabat yang lain datang jumpa Nabi. Dia mengadu, ya Rasulullah, inna dausan qad kafarat wa abad. Ya Rasulullah, puak-puak kabilah Daus kurang hajar ya Rasulullah.
biadab pada kita orang Islam. Kami pergi ceramah, dihalau balik. Kurang hajar ya Rasulullah. Kabilah Daus ni asal daripada Tihamah. Tihamah ni sekarang dekat dengan Yambu. Kalau kita pergi ke Mekah, Madinah, ada simpang Yambu, Jeddah, Kunfudah. Itu dulu ada Tihamah tu, kawasan Jeddah-Jeddah itu semua. Jadi dia mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, kami pergi ceramah, dihalau kami balik ya Rasulullah. Maka tolonglah ya Rasulullah, fad'ullahu 'alaiha halakat dausun. Tolonglah doa kepada Allah biar jahanam je lah pok-pok tu. Biar terbalik ke kampung dia. Kurang hajar, kita nak ajak elok-elok, dia hina kami, air sirap segelas tak dapat. Agaklah ayat ni tambahan. Tak ada langsung nak meraihkan. Doakan biar halakat dausun. Biar hancur lebur, mampuh belaka. Bahasa kita lah. Apa jawab Nabi? Nabi kata, Allahumma hdi dausan wa a'ti bihim. Nabi tak layan kutuk-kutuk ni. Dia angkat tangan berdoa, ya Allah, berikanlah taufik hidayat kepada kabilah Daus dan lembutkan hati mereka datang berjumpa dengan aku. Hadis Bukhari Muslim. Dan doa Nabi mustajab. Satu kampung lepas tu masuk Islam. Mari kita tanya pada malam ini, berapa orang di kalangan kita yang doakan kepada rakan-rakan non-Muslim? Berapa orang di kalangan kita yang pernah doa taufik hidayat kepada Bill Gates? Di saat kita marah, ni Bill Gates punya kerja ni, COVID. Ada tak doakan dia? Ya Allah, kalau betul Bill Gates punya kerja lah semua cocok-cocok vaksin, ya Allah beri taufik hidayat pada dia, ya Allah. Bagilah dia sedar, ya Allah. Biarlah malam ni dia mimpi jadi baik pagi esok, ya Allah. Doakan. Doakan. Nabi doakan. Umar Al-Khattab tu hasil doa Nabi itu. Didoakan kepada orang yang bukan Islam. Saya mencadangkan kalau tuan-tuan nak doakan hidayat ni, doakan kepada orang kaya-kaya di Malaysia. Bagus, ramai yang bukan Muslim. Ramai bukan Muslim. Misalnya Tan Sri Robert Kwok Hok Nian. Tuan-tuan angkat tangan berdoa, senyap-senyap lah. Ya Allah, berilah taufik hidayat kepada Robert Kwok, ya Allah. Kaya tuan-tuan, dia nombor 1 Malaysia. 12.6 bilion US dollar. Dia punya kekayaan. Dia orang ke-171 paling kaya dalam dunia. Tuan-tuan bayang kalau dia masuk Islam, berapa faedah kita dapat? Setakat masjid surau nak minta kipas helikopter, dia senyum. Ingat dengan helikopter dia boleh bagi. Kaya sangat. Tapi sebab yalah dia non-Muslim, jadi dia tak anggap ada kepentingan untuk dia nak membantu. Dan memang negara kita ni yang kaya-kaya adalah rakan-rakan kita yang non-Muslim. Itu memang tak dapat kita nafikan. Mereka memang kaya-kaya. Kalau masyarakat Tionghoa, orang Cina, Chinese clan ni ada Tan Chan Ching, Kuan Guan Ho, Wei Wing Eng, Wong Kam King, Ling Ong Heng, apa semua ni. Ni semua kaya-kaya ni. Macam kita keluarga Melayu ada tapi tak kaya. Jawa, Bugis, Banjar, Boyan, Kampar, Kerinci, Mandailing, Minangkabau, Rawa, Johor Riau. Tapi tak adalah kaya sangat. Tapi kalau orang Cina ni, keluarga Cina paling kaya keluarga Lim, 12.27 bilion aset klan mereka saja. Lim punya grup saja. Dia ada pula grup Lee 8.6 bilion. Dia memang ada majalah Forbes, dia senaraikan klan-klan ni berapa kekayaan. Kita tak berdengki. Kita cukup apa yang ada. Alhamdulillah, naik pangkat lebih kurang. Tidur tak perlu makan ubat tidur, bangun tidur boleh terus boleh duduk. Itu cukup dah, nikmat sangat dah. Ada orang lain nak bangun pun bersilat, sleep disc lah, itulah sakit belakang itu ni. Kita syukur apa yang ada. Tapi mari kita doakan mereka supaya dapat hidayat daripada Allah. Pernah juga berlaku, kata Abu Musa al-Asy'ari, kana al-yahud yata'atasuna 'inda an-nabi yarjuna an yaqulu lahum yarhamukumullah. Kata Abu Musa, dulu orang Yahudi dia ada satu perangai, setiap kali nak bersin dia cari Nabi. Asal dia nak acung dia cari Nabi. Apa sebab? Bukan dia nak jangkitkan penyakit, tak. Dia nak suruh Nabi doakan kepada mereka, yarhamukumullah, moga Allah rahmati kamu. Tapi Nabi tak adalah doa sampai tahap itu. Bila dia bersin, acung, acung, Nabi tidak baca. Nabi baca yahdikumullah wa yuslih balakum. Moga-moga Allah beri hidayat pada kamu dan elokkan hidup kamu. Nabi tetap doakan. Doakan moga kamu diberi hidayah oleh Allah. Boleh tak kita doakan perkara duniawi kepada orang bukan Islam? Dia selamat, sihat, dapat rezeki, diberi kesihatan. Boleh atau tidak? Bagi orang yang semangat lain, nak bergaduh je kerjanya, tak payah doa biar dia meninggal cepat saja. Agama mengajarkan orang bukan Islam pun doakanlah yang baik-baik pada mereka.
Contoh kalau dia sakit, doakan dia sembuh, tak ada masalah. Doakan dia sembuh. Macam ada doktor ke orang kerja hospital, mereka pun tanya, Ustaz, boleh ke kami doakan orang la ilaha illallah? Agama ni adalah dakwah. Kita doa kepada mereka, mudah-mudahan mereka ni jadi baik. Macam tadi contoh kes berlaku di Pulau Pinang, ramai orang bukan Melayu kena banjir. Boleh tak kita doa semoga mereka ni dipermudahkan hidup? Boleh, tak ada masalah. Disuruh oleh agama. Yang macam dalil kita sebut tadi, Nabi doakan kepada orang Yahudi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Moga awak dapat hidayah dan Allah elokkan masalah kamu. Teringat saya, mohon izin sikit masa lagi ya. Teringat saya satu riwayat, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, pernah sekali kata Abu Sa'id, saya dihantar oleh Nabi pergi buat kerja-kerja perisikan. 5-6 orang sahabat pergi lalu di satu kampung non-Muslim. Sampai di kampung itu, kami minta air sirap. Saya suka istilah air sirap lah, mana ada sirap zaman itu. Minta air segelas lah. Bolehlah minta air segelas. Ketua kampung tu tak bagi. Dia kata kami tak minat orang Islam. Dah pergi balik. Dia memang benci orang Islam. Abu Sa'id dan kawan-kawan keluar cari bekalan tempat lain. Buat kemah di luar. Tiba-tiba tengah malam, kata Abu Sa'id, faludira sayyiduhum fa'atauna. Datang satu orang wakil daripada kampung yang dia pergi siang tadi. Dia tanya, minta maaf tuan-tuan, ada di kalangan tuan-tuan yang boleh mengubat orang kena gigit kala jengking? Abu Sa'id kata, ini peluang aku pulang paku buah keras. Siang tadi minta sirap segelas pun tak bagi, malam dia cari minta tolong orang. Abu Sa'id kata, saya, padahal dia tak reti pun sebenarnya, saja nak lepas geram je. Saya pandai. Cik boleh ke ubat orang kena kala jengking? Boleh. Boleh tak cik, tolonglah ketua saya kena gigit. Ketua awak yang tak nak bagi sirap tadi? Ni contoh ayat saya saja. Kata Abu Sa'id, boleh, tapi la arqihi hatta ta'tuna ghanaman. Aku takkan ubati dia, rawat dia selagi engkau tak bagi upah kambing seekor. Aku nak kambing seekor. Jawab dia wakil orang kampung ni, fa inna nu'tikum 30 syatan. Gini lancik, kalau ketua kami sembuh, jangankan seekor, kami bagi 30 ekor kambing. Wow, 30 ekor. Abu Sa'id sebenarnya dia cerita, aku pun tak tahu nak baca apa sebenarnya, tapi sakit hati punya pasal. Dia pun pergilah, faqabilna faqara'tu alai alhamdulillah 7 marat. Kata Abu Sa'id, aku pergi ke kampung tu semula, tengok tok batin dia tengah terbaring, tak tahu nak baca apa. Jadi faqara'tu alai alhamdulillah, aku baca Fatihah 7 kali. Tapi yakinlah baca Fatihah, yakin. Fabara'a, tiba-tiba sembuh. Bengkok tu surut. Maka walhasil wa qabatnal ghanam. Tak pasal-pasal dapat 30 kambing. Sudah. Balik bawa kambing pergi ke kemah. Anggota yang lain, pelatun pun jadi pening lah. Tuan, kita ni nak operasi ni, takkan nak ngerik kambing kulu kili. Hilanglah nak buat perisikannya. Dah macam mana gaya? Patah balik Madinah lah. Lapor kepada bos dulu. Ni 30 kambing ni aku tak tahu nak consider rasuah ke tidak, aku tak tahu. Itulah kita patah balik lah tuan. Patah balik. Fa'arada fi anfusina. Kami jadi tertanya-tanya, boleh ke kita ambil kambing ni? Beginilah kita minta Nabi putuskan. Falamma qadimna alaihi zakartu lahu allazi sana'tu. Kata Abu Sa'id, sampai jumpa Nabi, aku susun kambing, aku beritahu terang-terang, ya Rasul, kambing ni saya dapat begini ceritanya, saya ngobat, saya baca Fatihah 7 kali bla 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 bla. Jadi inilah hasilnya ya Rasulullah. Tiba-tiba Nabi bertanya, wa ma alimta annahu ruqyatun. Macam mana kamu tahu Fatihah ni boleh jadi jampi? Siapa ajar kamu? Aku tak pernah ajar. Dijawab oleh Abu Sa'id, saya ya Rasulullah, aqbidul ghanam wa adribu li ma'akum bisahmin. Saya ini ya Rasulullah, terai-terai saja ya Rasulullah. Saya cuba nasib saja, saya tak tahu nak baca apa. Baca jadi pula ya Rasulullah. Maka apa respon Nabi? Tak apalah, kambing ni kau boleh ambil, tapi bagi aku seekor. Selesailah cerita itu. Hadis ini direkodkan dalam banyak kitab-kitab, antara Bukhari dan Muslim dan banyak kitab hadis yang lain. Para ulama dia jadi berbahas
cerita yang ringkas ini telah menerbitkan 3 hukum berbeza. Pertama, apakah hukum mengubat orang bukan Islam sampai jadi sembuh? Dibenarkan. Kalau tak boleh, mesti Abu Sa'id kena marah. Kalau tak boleh mesti Nabi SAW dah. Siapa suruh kau ubat tak batin tu? Mengada-ngada minta sirap segelas tak bagi. Patut lantak biar dia mati je. Tak. Nabi diam saja. Dan diamnya Nabi itu kebenaran. Jadi tuan-tuan yang kerja doktor, merawat orang sakit, non-Muslim, asal dia manusia, ra'ilah. Rawatlah sampai dia sembuh. Itu tanggungjawab ikrar kita. Hukum yang kedua, boleh tak menjadikan Fatihah sebagai jampi? Boleh. Nabi tak marah. Mana tak betul kalau ada orang kata, tak boleh kau guna Fatihah jampi serapah, tu nak bawa semayang saja. Tak, Nabi tak marah, pasal kau marah. Mana tuan-tuan lepas ni, kalau ada orang ulu gelas, cik, muka encik ni ala-ala ustaz sikit, boleh tak tolong jampi air? Saya bukan ustaz, baru nak start. Tak kira lah. Asal orang minta, baca je. Nak baca apa aku tak reti. Takkan Fatihah pun tak apa. Bacalah 7 kali. Ikut Abu Sa'id Al-Khudri. Fatihah. Tapi nak gaya Tok Bomoh, jangan buat macam ni. Tu nak minum, tutup sikit. Bawa gaya Tok Bomoh. Itu caranya. Tiup sikit. Maria lah. Jangan buat kedai pula lepas benda ni. Boleh lah nak air jampi, datanglah kedai saya. RM40 sebotol. Tak payahlah begitu. Ini ikhtiar saja. Ikhtiar saja. Dan hukum yang ketiga, boleh tak orang baca Quran ambil upah? Boleh. Nabi tak marah. Abu Sa'id, tuan-tuan baca Fatihah 7 kali dapat kambing 30 ekor. Kita panggil qari baca Quran, nak bagi RM50 pun mesyuarat 3 hari. Boleh tak bagi ni? Biar dia ikhlas sajalah masuk syurga, tak payah bayar-bayar Allah. Ni kan ibadat. La ilaha illallah. Orang baca Fatihah 7 kali 30 kambing, bukan RM30. 30 ekor kambing. Satu ekor kambing berapa dahaga? Jadi ini nak menunjukkan bahawa agama ini sesuatu yang bersifat rahmat. Sebenarnya banyak nak diterangkan, tapi masa kita tak mengizinkan. Kalau ikutkan kepada SOP kita kendaki berhenti apabila azan isyak berkumandang. Tapi kita mohon izin sebentar tadi daripada jemaah untuk melanjutkan sikit perbincangan pada malam ini. Saya kira sekadar itu sembang-sembang Maulid Rasul pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga-moga pertemuan kita ini sama-sama diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma nashkala hatta yufham. Innaka ta'lam wa la na'lam wa anta 'alamul ghuyub. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan selawat itu Engkau keluarkanlah kami dari kegelapan dan kebimbangan. Engkau muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Engkau jelaskan bagi kami apa-apa yang sukar kami fahami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dan kami tidak mengetahui. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami sebagaimana pintu hati orang-orang yang makrifat. Kurniakanlah kepada kami kefahaman para nabi. Berikanlah kepada kami ilham para malaikat yang hampir denganmu. Dengan rahmat kasih sayangmu, wahai Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.